A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Akhwat fillah, akhwat fillah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah pada malam ini saya akan menceritakan kembali salah satu pengalaman yang pernah berlaku kepada saya, yang mana saya ceritakan pengalaman ini di dalam kisah yang keempat, iaitu berkenaan dengan kisah pengalaman memagar rumah di Tanjung Batu. Jadi ceritanya begini, saya cerita ringkas saja, dan selebihnya kawan-kawan boleh baca sendiri di dalam Facebook. Rasanya kisah ini saya kongsikan bersama kawan-kawan pada penghujung tahun 2018 kalau silap. Suatu ketika pada suatu malam, masa itu saya sedang merawat pesakit di rumah ibu saya, di rumah mak saya. Masa itu kami belum lagi mengadakan rawatan di bangunan martabat. Jadi masa itu ketika saya sedang merawat pesakit itu, tiba-tiba saya didatangi oleh seorang lelaki yang bernama Haji Yusuf. Dan Haji Yusuf dia meminta kepada saya untuk datang ke rumahnya. Sebab saya tanya kepada Abang Yusuf apa yang berlaku, apa masalah yang dihadapi. Jadi Abang Yusuf menceritakan bahawa rumah dia semasa dia masih kerja, pada petang tu, malam petang kot, dia dihubungi oleh isteri dia. Selepas habis mesyuarat tu, dia tengok ada 70 miss call. Lepas tu dia terus telefon balik isteri dia. Semasa dia telefon isteri dia, ternyata isteri dia masa tu tengah nangis-nangis bersama anak dia 3 orang. Jadi Haji Yusuf tanya kenapa menangis, apa yang berlaku. Dan isteri dia beritahu bahawa mereka diganggu oleh syaitan yang berupa pocong, lepas tu macam pontianak. Kemudian Haji Yusuf dia terus balik ke rumah. Semasa balik ke rumah tu, dia cari-cari isteri dia tak ada. Last Haji Yusuf dia berjumpa dengan isteri dia di store, tengah bersembunyi di store masa tu. Kemudian itulah apabila dia cerita, demi untuk keselamatan keluarga dia, Haji Yusuf dia pergi ke rumah saya tadi nak mendapatkan pertolongan. Jadi lepas tu selepas berbincang dengan Haji Yusuf, saya beritahu Haji Yusuf, insyaAllah saya akan ke rumah Haji Yusuf selepas saya melakukan rawatan di rumah ibu saya. Dan saya minta Haji Yusuf untuk tinggal dulu di dalam kereta bersama anak-anak dia sementara menunggu rawatan kami selesai. Dan selepas rawatan selesai, saya bergegas menuju ke Haji Yusuf di kereta dan kami meneruskan perjalanan kami pergi ke rumah Haji Yusuf di Tanjung Batu. Dan sesampainya di rumah Haji Yusuf, rumah Haji Yusuf ni dia rumah 2 tingkat dan terletak di hujung sekali. Selepas tu hutan, hutan kecil belukar. Dan sampai di gate rumah Haji Yusuf tu, saya tengok keadaan rumah Haji Yusuf. Rumah dia suram, agak gelap walaupun lampu terbuka. Tetapi suasana dia nampak suram. Tengah saya tengok-tengok parti-parti, tiba-tiba pandangan saya seolah-olah seperti melihat macam ada perempuan ke atas. Memati daripada atas. Saya ini jenis penakut. Terus terang, penakut. Tetapi untuk melawan perasaan takut tu, apabila saya terpandang perempuan tu, saya angkat tangan lambai. Ini bukan maksud kita riak, sombong, mencabar, tak. Tetapi kadang-kadang kita perlu untuk melawan rasa takut. Itu yang sangat penting. Untuk melawan rasa takut pada diri kita sendiri. Ini poin yang sangat penting. Selepas itu, masa kami masuk tu, kami duduk di ruang tamu. Duduk sekejap. Saya pernah duduk bersama dia duduk ataupun kami terus berlega di ruang tamu. Kemudian saya terpandang ke arah
bahagian dapur rumah Mamat. Dekat bahagian dapur tu, pintu dapur tu seolah-olah macam ada orang yang memerhati, mengintip. Jadi saya risaukan itu sama ada itu orang ataupun syaitan ataupun walau alam ataupun khayalan ataupun maksudnya cuma imajinasi saja. Itu yang kita risau. Okay, sebab benda ni kita kena pastikan sama ada betul-betul gangguan jin ataupun bayangan mata ataupun memang tidak ada. Okay. Selepas tu saya mengajak Abang Yusuf. Sebenarnya saya tak mengajak Abang Yusuf, tetapi apabila saya nak ke dapur, Abang Yusuf dia mengikuti saya di arah belakang. Okay, sedangkan anak dan isteri dia menunggu di ruang tamu. Dan semasa berjalan di dapur tu, dah sampai masuk ke dapur, pada penghujung dapur tu dekat sudut tu ada lagi seperti yang saya rasakan seperti macam ada orang memati kami. Okay. Saya berjalan ke situ, jalan dan saya perhatikan satu persatu, dan apabila saya rasakan betul-betul tidak ada orang, okay, saya puas hati. Kemudian saya kata dengan dengan Haji Yusuf, alhamdulillah tak ada orang. Jadi Haji Yusuf kata, okey Ustaz. Itu jawapan daripada Haji Yusuf. Lepas tu saya tanya, okey, Abang Yusuf, jom kita pergi depan. Tiba-tiba tak ada jawapan daripada Abang Yusuf. Okey. Krik saja. Saya tanya, Abang Yusuf, tak ada jawapan daripada Abang Yusuf. Kemudian apabila saya toleh ke belakang, ternyata masa tu di dapur cuma saya seorang saja. Dan tak ada langsung kelibat Abang Haji Yusuf. Dan dapur, semasa saya masuk dapur tu kelihatan berselerak tu. Okay? Berselerak, dan saya rasa ini bukan disebabkan oleh perbuatan manusia, sebab bentuk selerak dia agak sedikit lain daripada kalau perbuatan manusia. Walau alam saya nak jelaskan, susah saya nak jelaskan macam mana, tetapi itu yang dapat saya rasakan. Kemudian semasa saya menoleh ke belakang dan saya dapati Haji Yusuf tak ada di dapur bersama saya. Saya selepas itu saya cuba untuk bergerak cepat pergi ke ruang tamu. Saya tak nak berlari, malu nanti Haji Yusuf dan keluarga dia tengok. Saya cuba untuk melangkah cepat. Okay? Dan saya terlanggarlah satu bekas nasi itu, yang bekas nasi berwarna biru. Okay? Saya terlanggar bekas nasi itu, sebab masa saya terlanggar bekas nasi itu, nampaklah nasi itu berjatuhan. Okay? Yang peliknya cuma itu saja yang saya langgar semasa perjalanan saya daripada dapur menuju ke ruang tamu. Tetapi yang pelik, dia bunyi barang selerakat pada masa tu seolah-olah timbul bunyi-bunyi lain, bunyi macam berserakan dapur ni, macam barang-barang lain tu semua macam berbunyi. Saya pun tak faham kenapa, mungkin perasaan takut kot. Okay? Dan dipendekkan cerita, sesampainya saya di ruang dapur, di ruang tamu, saya terkejut melihat Haji Yusuf dan keluarganya memandang saya. Okay? Saya terkejut, Haji Yusuf terkejut, isteri dia terkejut, anak-anak terkejut. Kami pun terkejut. Okay? Sama-sama terkejut. Kemudian saya kata, kenapa Haji? Kemudian Haji Yusuf kata, Ustaz, bukan Ustaz ke yang minta izin tadi nak naik ke atas? Saya kata tak ada pun. Ada, dia kata. Haji Yusuf kata, ada. Tadi Ustaz minta kebenaran kita orang naik tingkat atas. Dan masa Ustaz naik ke tingkat atas tu, tiba-tiba kami dengar dari bawah, dengar macam Ustaz cerita macam ada cerita dengan seseorang, macam perempuan. Lepas tu kami dengar suara perempuan, dia macam gelak dengan ketawa. Okay? Ketawa. Itu yang kami heran, kenapa, dengan siapa yang Ustaz ni bercakap. Okay? Lepas tu tengah kami bercerita tu, tiba-tiba Kak Hajah, isteri kepada Haji Yusuf ni, dia terpandang pada anak tangga naik ke tingkat atas. Dia kata, Ustaz, bang, ada hantu, ada makhluk, ada bayangan, dia kata, ada pontianak macam tu dekat tangga tu. Okay? Jadi apabila mereka terpandang tu, masa tu saya cuma nampak ada macam bentuk asap, asap yang macam kabus. Tetapi
Kak Jadi nampak macam bentuk hantu masa tu. Mungkin terlalu takut ke apa, wallah alam, saya tak tahu. Lepas tu dia orang nangis berpelukan. Okay? Dan kedengaran bunyi tapak kaki naik ke tingkat atas tu seperti bunyi tapak kaki manusia menggunakan selipar. Sedangkan pada masa itu kesemua kami melihat pada anak tangga tadi, okay, langsung tak ada orang. Dan mereka pun nangis dan sebagainya. Saya cuba untuk peranan saya sebagai seorang perawat, saya cuba untuk menenangkan keadaan walaupun pada ketika itu saya pun sangat takut. Okay? Kalau diberi pilihan, saya rasa lebih baik saya lari je. Tetapi menenangkan, ini permintaan daripada orang yang memalukan, dan Allah beri kita walaupun tidak banyak tetapi sedikit saja kebolehan, kemampuan untuk membantu orang, jadi kita kena tolong. Okay? Selepas itu saya cuba juga untuk menenangkan mereka, menenangkan perasaan keadaan mereka. Tetapi yang pelik dia, bunyi di atas tingkat atas tu, bunyi dengarlah jelas kelihatan bunyi orang berlari, berjalan dan sebagainya. Kemudian timbul rasa takut pada diri. Memanglah dia tidak takut, cuma benda ni dia berterusan mengganggu, menyebabkan rasa tak selesa dan sebagainya. Sehinggalah masa kami keadaan selepas tu keadaan sedikit reda. Okay? Apabila saya cuba nak alih pandangan mereka supaya tak fokus pada gangguan bunyi ke atas tu. Okay, saya bercerita dengan diorang tamu dan sebagainya. Sampailah lebih kurang dalam 10 minit saya bercerita tu, walaupun mereka tak fokus 100% pada cerita kami, perbincangan kami, cerita kami. Okay? Tiba-tiba dari arah tangga tu ada sebuah biji golf. Sebiji buah golf tu jatuh daripada tangga. Tuk. Betul-betul jatuh, berhenti di antara saya dengan Haji Yusuf. Kami semua terdiam. Okay? Kemudian Kak Noh dan anak-anak dia nangis berpelukan. Mana taknya? Tiba-tiba tengah kita bercerita dan baru saja kita diganggu oleh syaitan masa tu, tiba-tiba pula bola golf tu, buah golf jatuh. Tiba-tiba jatuh dan berhenti di depan saya dengan Cikgu Yusuf. Dan kami memandang ke arah tangga. Saya tanya dengan Haji Yusuf, ada orang tak atas? Dia kata tak ada ustaz. Saya kata bila last Haji Yusuf naik? Dia kata setahun yang lepas. Masa tu dia nak letakkan lebihan barang dalam store, tapi store dah penuh. Kemudian barang tu dia bawa naik ke atas. Semasa dia simpan barang tu naik ke atas, tiba-tiba dia rasa kat belakang dia macam ada orang ikut. Okay? Dan kerana takut, Haji Yusuf dia letak barang kat situ dan dia terus turun. Dan pada itulah dia mendengar suara dipanggil beberapa kali. Okay? Beberapa kali nama dia ulang beberapa kali. Itulah kali terakhir Abang Ahmad naik ke atas. Tahun yang lepas. Okay? Lepas tu apabila berlaku bola golf jatuh tadi, okay, tiba-tiba saya rasa macam sedikit marah tau. Kerana mungkin dipermainkan apa. Ini kita jaga sebagai seorang perawat, kena jaga perasaan, jangan ada perasaan marah yang melampau ke takut ke. Bukan tidak boleh takut, tidak boleh marah, tetapi jangan sampai syaitan itu dia mempermainkan kita pada masa tu. Okay? Selepas tu mungkin marah dan ada sedikit nada mencabar. Okay? Saya beritahu, oi, orang kat atas. Okay? Kalau betul-betul berani turun. Itu yang saya ucap, saya bagi tahu. Okay? Untuk melawan rasa takut pada asalnya. Tiba-tiba telinga kami bunyi seperti macam bingit. Macam bunyi berdesing tu. Okay? Dia macam mula daripada perlahan nyari. Sampailah satu ketika gedebak. Tiba-tiba beg golf abang Haji Yusuf tu dibaling daripada tingkat atas ke bawah. Okay, kami pun semua terkejut. Saya secara tindakan spontan tiba-tiba melompat atas meja. Yeah? Kak Noh dan anak-anak dia lari keluar. Yang peliknya Haji Yusuf ni, dia tiba-tiba berlari masuk ke dapur. Daripada ke dapur, dia berlari ke dapur. Lepas tu tiba-tiba lari keluar. Saya pun perhati. Okay? Haji Yusuf tu keluar. Dia macam
Masa tu agak lawak juga lah. Kemudian masa tu saya pasal tinggal seseorang je dekat rumah Haji Yusuf tu. Lepas tu saya melompat daripada meja, lari keluar. Haji Yusuf kata, dia kata, lepas tu dalam keadaan nangis pelukan, kami dekat luar tu, dalam rumah dekat kereta, tepi kereta tu, anak beranak Haji Yusuf dan isteri dia pelukan, nangis dan sebagainya. Kemudian Abang Yusuf, Haji Yusuf kata, Ustaz kena tolong juga. Okay, kami nak pagar rumah ni, nak pagar rumah kami disebabkan gangguan ni. Lepas tu saya kata, insyaAllah malam ni kena stop dulu. InsyaAllah malam esok Bang Haji, saya dan kawan-kawan akan datang. Okay. Dan saya Haji Yusuf dia beritahu malam tu dia akan tidur di rumah kakak ipar dia, Kak Noh di Taman Tinggi. Okay, Taman Tinggi. Tanjung Batu dengan Taman Tinggi ni tak adalah jauh sangat, mungkin 3-4-5 km lebih macam tu lah. Selepas tu Haji Yusuf dia minta izin nak kunci pintu luar tu lah. Tak adalah nak bagi masuk dalam. Okay. Dan tiba-tiba tertinggal pula wallet Haji Yusuf. Haji Yusuf kata, Ustaz boleh tak saya ambil wallet sekejap? Saya kata, jangan bang, kalau abang masuk nanti abang tak keluar sampai bila-bila. Tak payahlah bang. Okay, kita ni tengah emergency. Okay, kemudian Haji Yusuf dia kunci gate dia dan mereka masuk dalam kereta dan saya hidupkan enjin motosikal. Okay. Dan pada ketika itu, masa kami dalam perjalanan pergi tu, saya tak berani nak duduk dekat, berada di belakang kereta Haji Yusuf tau. Yalah, mana dah tahu, takut ada pula perempuan yang di rumah Haji Yusuf nanti dia duduk belakang motosikal naya kan. Okay. Terkejut pula orang tengok nanti. Tiba-tiba kena tahan JPJ, dia minta cuma kami kena saman nanti sebab saya bawa perempuan tak pakai helmet. Okay. Lepas tu saya sepanjang perjalanan pergi ke Taman Tinggi itu, saya berada di depan dan Haji Yusuf ada di belakang. Sampailah dekat simpang Taman Tinggi, saya memberhentikan motosikal dan saya bagi laluan kepada Haji Yusuf untuk untuk berada di depan kerana dia tahu saya tak tahu di mana rumah kakak ipar Haji Yusuf. Okay. Kemudian kami sampai lebih kurang beberapa minit, kami sampai di rumah kakak ipar Haji Yusuf dan ternyata di luar tu kelihatan beberapa orang lelaki dan juga perempuan. Okay. Mungkin saudara mara Kak Ajah. Dan apabila sampai, mereka keluar daripada kereta, mereka berpelukan, menangis dan berpelukan kerana ketakutan. Okay. Jadi Haji Yusuf dia beritahu sekali lagi, Ustaz kena tolong saya. Okay. Saya kata, insyaAllah Bang Haji, kita akan sama-sama minta dengan Allah. Okay. Dan selepas itu, pendek ceritanya malam esok, yang pelik dia malam esok, kami sampai ke sana, langsung tak ada gangguan. Okay. Langsung tak ada gangguan. Okay, macam bunyi perempuan, bunyi berjalan dan sebagainya, langsung tak ada orang. Cuma seingat saya, semasa kami naik ke tingkat atas, okay, memang betul kot kata Abang Yusuf ni, memang dia tak pernah naik atas. Mungkin kalau kata dalam jangka masa setahun tu dia tak naik, mungkin logiknya. Sebab saya melihat pada lantai itu penuh dengan debu. Okay, kalau betul lah ada manusia yang menyeret beg golf tadi, okay, mungkin ada kesan pada lantai itu. Okay. Itulah yang berlaku pada masa kami memagar rumah Haji Yusuf tu. Okay. Dan selepas ini saya tak ada cerita dalam cerita saya keempat sebagai tambahan. Selepas sebulan lepas tu Haji Yusuf ada telefon untuk menjemput kami, saya dan kawan-kawan untuk untuk membuat majlis doa selamat lah lebih kurang. Okay? Dan saya penuhi permintaan Haji Yusuf pada masa itu, walaupun sekadar datang sekejap saja, lebih kurang dalam setengah jam, sebab kebetulan lepas tu saya dan kawan-kawan ada urusan untuk merawat pesakit, okay, yang seteria di sebuah sekolah. Okay. Jadi kawan-kawan semua, alhamdulillah, mungkin ini sedikit sebanyak penceritaan semula kisah yang berlaku pada saya suatu ketika dulu yang saya nukilkan dalam
cerita yang keempat, kalau tak silap, yang bertajuk kisah Mangga Rumah di Tanjung Batu kot, lebih kurang macam itulah. Okey, jadi ikhwah akhwat fillah yang dirahmati Allah, semoga dengan ada cerita yang saya ceritakan ni tadi mungkin boleh memberi manfaat, memberi pedoman, tunjuk ajar dan sebagainya. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.